grup WhatsApp makcik-makcik bawang macam tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Okey, untuk perkongsian pada kali ini, Cikgu Jumrah akan berkongsikan tentang PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Baik, jadi perkongsian pada kali ini saya khususkan untuk membantu para ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak di rumah. Jadi saya akan kongsikan beberapa tips untuk ibu bapa. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dalam menyokong video saya dan juga tularkan untuk menyebarkan kepada semua ibu bapa dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan PDPR. Jadi kita pergi satu persatu. Okey, bagaimana saya boleh membantu anak saya dalam membuat pembelajaran ataupun mengikuti pembelajaran di rumah. Okey, jadi tips ini amat berguna dalam menyokong pembelajaran anak-anak. Okey, baik. Jadi kita pergi tips yang pertama, iaitu berkomunikasi dengan guru. Baik, berkomunikasilah dengan guru. Sentiasa bertanya kepada guru bagaimana cara untuk menyokong pembelajaran anak-anak di rumah, dan ibu bapa seharusnya mengikuti saranan yang diberikan oleh guru. Ibu bapa perlulah berkomunikasi untuk menyatakan kekangan yang dihadapi ataupun meminta tips-tips untuk membantu pembelajaran anak-anak di rumah. Baik, yang kedua ialah membuat jadual di rumah. Okey, jadi ibu bapa seharusnya cakna dan peka terhadap pembelajaran anak-anak di rumah. Jadi rangka jadual pembelajaran di rumah untuk memastikan aktiviti pembelajaran anak-anak dapat diteruskan. Jadi ibu bapa boleh membuat jadual penggiliran untuk menggunakan peranti jika perlu, ya. Okey, tak semestinya kena ada peranti baru boleh belajar, tak. Okey, sebab itu saya kata tadi tips yang pertama adalah berkomunikasi dengan guru supaya kita boleh memberikan feedback ataupun apa-apa cadangan ataupun kekangan yang masalah yang kita hadapi semasa membantu anak-anak di rumah. Okey, jadi jadual ini sangat penting. Okey, salah satu untuk mendisiplinkan anak-anak sendiri. Okey, baik. Jadi tips yang ketiga, kita tengok tips yang ketiga ialah bersedia dengan sebarang kemungkinan. Okey, jadi macam selalu kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Kalau ikutkan baru-baru ini, kita sepatutnya 20 hari bulan hari itu kita dah memulakan sesi persekolahan. Tetapi oleh kerana kes semakin meningkat, jadi PDPR terpaksa dijalankan untuk semua pelajar. Jadi walaupun jadual di rumah telah dirangka, pembelajaran di rumah mungkin perlu diubah suai mengikut kesesuaian, mengikut keperluan semasa. Okey, baik. Tips yang ketiga ialah kita bantu pembelajaran anak di rumah. Bagaimana kita nak bantu pembelajaran anak di rumah? Bimbing dan semak pembelajaran anak di rumah tanpa mengambil alih tugas yang perlu mereka lengkapkan. Okay, maknanya kita kena bimbing. Okay, jangan ambil kita yang buat kerja tu. Contohnya guru-guru telah berikan tugasan kepada anak-anak. Okay, jadi untuk nak memastikan anak-anak dapat markah yang tinggi ataupun markah yang baik, kita yang buat. Tak. Okay, kita sebagai ibu bapa perlu membimbing mereka, membimbing anak-anak supaya kita dapat
anak-anak tu dapat meneroka sendiri dan mencari jawapan sendiri, ya. So, jadi aktiviti pembelajaran yang diberikan guru telah dirangka dengan rapi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anak-anak. Guru-guru dah rancang dah macam mana untuk memberikan latihan kepada anak murid, anak-anak ibu bapa sekalian, mengikut keperluan mereka. Jadi ingat, bantu mereka bukan buat kerja mereka. Okey, baik. Tips yang seterusnya ialah bantu ibu bapa lain. Okey, baik. Mungkin kita ada grup komuniti sendiri, contohnya grup WhatsApp kampung tersusun, grup WhatsApp makcik-makcik bawang, macam tu. Okey, jadi kita sebarkan info-info ataupun video-video yang guru-guru telah berikan kepada kita, berikan kepada dalam kelas anak-anak kita. Jadi kita sebarkan video itu kepada ibu bapa lain supaya mereka juga dapat mengikuti pembelajaran anak-anak mereka. Jadi sebenarnya kita menyebarkan ilmu, insya-Allah manfaat tu kita akan dapat tanpa kita sedari. Okey, baik. Jadi kita berkongsi cadangan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah dengan ibu bapa lain, sebab mungkin berkesan. Cara kita mungkin berkesan, tapi jangan ingat cara ibu bapa yang contoh ibu bapa yang lain tu lebih berkesan daripada kita, tapi kita ambil idea yang boleh membantu, tak banyak tapi sedikit. Okey, baik. Jadi seterusnya tips yang keenam ialah memastikan keperluan anak mencukupi. Keperluan anak contohnya alat tulis, ruang pembelajaran yang sesuai, peranti jika perlu, okey, handset, tablet, PC jika perlu sahaja. Okey, makanan dan minuman serta rehat yang cukup. Yang tu paling pentingnya, rehat yang cukup. Okey, jadi peranti itu bukan menjadi satu kewajipan, ya ibu bapa sekalian, sebab guru-guru telah menyediakan pelbagai lagi sebenarnya kaedah. Okey, cuma peranti itu adalah salah satu kaedah terkini. Okey, sekiranya ibu bapa tak mampu untuk menyediakan contohnya peranti itu, handset dan sebagainya, itu saya katakan tadi, tips yang pertama tadi, berkomunikasi dengan guru, hubungi guru, beritahu kekangan yang ibu bapa hadapi. Jadi boleh minta dari segi modul ke daripada guru ataupun yang boleh diorang anak-anak kalian lakukan. Baik, jadi seterusnya itu je tips, 6 tips yang saya dapat kongsikan. Walau bagaimanapun, saya ingin kongsikan juga adalah beberapa soalan yang kerap ditanya dalam pembelajaran di rumah. Okey, jadi soalan yang kerap ditanya iaitu bagaimana saya boleh menyokong pembelajaran anak di rumah? Okey, bagaimana kita nak sokong anak-anak kita belajar di rumah? Okay, ibu bapa boleh menyokong pembelajaran dan perkembangan pembelajaran anak-anak dengan memastikan rutin pembelajaran di rumah dijadikan satu kebiasaan dalam kehidupan mereka. Macam dia orang pergi sekolah selalu, okey, dia orang pergi pukul berapa kena bangun, okey, pergi sekolah, okey. Jadi di rumah macam tu juga. Okey, kita bantu mendisiplinkan murid anak-anak kita tu. Jangan biasakan macam hujung minggu dia bangkit lambat. Okey. Jadi ibu bapa pastikan mereka punya rutin tu terjaga. Okay. Ibu bapa juga boleh membantu dengan menyediakan ruang pembelajaran. Yang paling pertama adalah ruang pembelajaran yang kondusif. Okay. Tak semestinya kena gah. Okay. Yang kondusif. Ada meja, ada kerusi. Okay. Jadi itu salah satu cara untuk membantu menyokong pembelajaran anak-anak. Selain daripada itu, okay, ada lagi soalan yang seterusnya. Okay. Kita tengok. Saya bekerja sepenuh masa dan tidak boleh membantu pembelajaran anak di rumah. Apa yang saya boleh lakukan untuk memastikan pembelajaran anak saya tidak terjejas? Okey, baik. Jadi kepada ibu bapa yang berkerjaya, ibu bapa contohnya guru-guru, doktor dan sebagainya, merupakan ibu bapa yang berkerjaya dan mereka tidak boleh membantu secara terus. Okay. Jadi sebenarnya ada banyak cara. Okay, ibu bapa boleh berbincang dengan pihak sekolah sama ada dengan kekangan yang dihadapi dan melaksanakan pembelajaran di rumah
sama ada dengan cara meminta sekolah untuk menyediakan modul ataupun buku-buku latihan. Dan selain daripada itu, okey, sekarang ni Akademi YouTuber Guru Malaysia yang Cikgu Jemrah join pun dah menyediakan pelbagai video-video yang boleh anak-anak tuan-puan boleh tonton. Okey, jadi boleh lihat sendiri, type je Akademi YouTuber Guru Malaysia, okey, dan kita dapati pelbagai video-video yang menarik terdapat di sana, ataupun boleh lihat dekat description ruangan di bawah ini. Saya ada kongsikan link untuk video PDPC bagi semua mata pelajaran untuk semua tahap sekolah rendah, sekolah menengah dan juga matrikulasi. Okey, baik, seterusnya, adakah anak saya perlu kerap berada di hadapan skrin? Perlu ke? Macam saya nyatakan tadi, anak-anak tidak seharusnya ataupun peranti bukan menjadi satu benda yang wajib, tetapi jika berkemampuan, ibu bapa tak ada masalah boleh sediakan peranti untuk anak-anak. Jadi adakah anak perlu kerap berada di hadapan skrin? Ibu bapa tidak perlu bimbang. Okey, ibu bapa tidak perlu bimbang kerana KPM menggalakkan kami guru-guru Malaysia ini digalakkan untuk menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah untuk membantu anak-anak anak-anak semua dalam memastikan mereka, pembelajaran mereka tidak terjejas. Contohnya seperti kit pembelajaran yang berbentuk modul dan juga projek eksplorasi, senarai semak dan sebagainya, nota-nota, dan paling latest, paling terkini adalah video PDPC yang dikeluarkan oleh guru di seluruh Malaysia dalam Akademi YouTuber. Okey, sekiranya ibu bapa yang ada mampu menyediakan peranti, kalau boleh kawal lah. Okey, sebab itu saya kata tadi tipsnya iaitu bina rangka jadual. Okey, jadi ada lagi tak soalan seterusnya? Ya, ada lagi soalannya, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan PDP di luar bilik darjah? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan PDP di luar bilik darjah? Bagaimana untuk memastikan anak mendapat manfaat daripada PDP di luar bilik darjah? Okey, maknanya di sini pembelajaran di luar bilik darjah dalam konteks pembukaan semula sekolah merujuk kepada aktiviti pembelajaran di rumah lah, yang PDPR tadi. Okey, jadi pembelajaran di rumah tidak dapat menggantikan, sebenarnya secara jujurnya pembelajaran di rumah tidak dapat menggantikan pembelajaran secara bersemuka di sekolah ataupun di dalam bilik darjah sepenuhnya. Namun untuk memastikan anak mendapat manfaat daripada PDP di luar bilik darjah itu, iaitu di rumah, selain daripada menghantar latihan dan juga nota, ibu bapa boleh berbincang dengan guru. Okey, boleh berbincang, berkomunikasi dengan guru tentang masalah yang dihadapi ataupun aktiviti yang mungkin berkesan kepada anak-anak mereka, dan untuk diperbanyakkan pada guru-guru dan digunakan oleh guru-guru lain. Okey, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian pada kali ini. Kita sebagai ibu bapa, apa juga yang kita cuba lakukan, kita cuba yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi berkorbanlah, sebagaimana guru-guru juga berkorban menyediakan pelbagai kaedah untuk mendidik dan memastikan anak-anak mendapat pembelajaran yang sempurna. Okey, baik. Secara jujurnya, kami semua guru Malaysia pun, guru-guru seluruh Malaysia sebenarnya lebih suka bersemuka ataupun berada di sekolah, tapi apakan daya, itu bukan kehendak kita. Okey, tapi apapun pembelajaran anak-anak perlu diteruskan. Okey, jadi salah satunya jangan lupa cari di video-video yang boleh dijadikan panduan ataupun pembelajaran di rumah dengan anak-anak, ajar mereka dan atau bimbing mereka. Okey, jadi jangan lupa
subscribe channel saya dan juga boleh lawati Akademi YouTuber. Video Cikgu Jumrah ada dalam tu untuk mata pelajaran matematik. Okey, baik, itu saja perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum. Bye.